Okey. Okey, so hari ini kita akan sambung JPS Trial Paper 2022 set 1 tapi kita akan bincang bahagian bahagian B dan juga bahagian C. So maksudnya bahagian essay lah. Nampak Okey, dapat Okey. Tapi cikgu akan start dengan pelajar lemah. Okey? Kalau jawapan mereka what they supposed to do lah. Azan Okey, wait Okey. So soalan essay Okey. Ini untuk kategori pelajar lulus. Okey, cikgu akan start dengan pelajar kategori lulus Okey. So pelajar kategori lulus understand you're very weak extremely. Ada pelajar yang hantar kertas kosong semua. Understand kalau boleh elakkanlah. Come on lah, you sudah masuk form 5 lah. Understand you bukan sekolah rendah. Nampak? So takkan you baca you tak faham langsung. Understand ini bukan bahasa alien ini bahasa Melayu you punya bahasa kebangsaan. Understand you can still read and you can understand. You have to make effort lah. Sekurang-kurangnya usaha minimum lah, minimum effort lah. Boleh Okey, so kita masuk soalan pertama Okey, so you tahulah bahagian B you hanya perlu pilih salah satu lah. So the best thing adalah you go through kedua-dua soalan. Baca dulu soalan dia, dua-dua, and then you pilih mana satu yang you rasa you ada lebih banyak confident ada confident, ada banyak isi. You pilih. Nampak tu? Boleh Okey, so you pilih lah. Tapi ini cikgu punya perbincangan, kelas perbincangan, saya akan bincang kedua-dua soalan. Azan tapi dalam exam you jawab salah satu lah. Bahagian B Azan. So selalunya budak-budak pandai, kamu boleh jawab dulu bahagian B, pilih satu soalan yang you ada banyak confident, buat yang itu dulu, then pergi bahagian C, you sudah habis semua dan you ada masa means, you masih boleh cuba soalan yang kamu tinggalkan, tak mahu jawab kan, bahagian B, you can still try. So bila kamu jawab kedua-dua soalan dalam bahagian B, markah akan dipilih lah. Antara dua-dua soalan itu, yang mana satu kamu dapat markah tinggi, itu yang akan dipilih oleh pemeriksa kertas lah. So ini semua adalah informasi daripada kawan-kawan yang menanda kertas. Dapat Okey, so untuk kategori lulus senang saja. You tengok soalan ini. Gambar di bawah berkaitan dengan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia. So SPRM kamu tahu. Okey, amalan berintegriti dalam kalangan semua lapisan masyarakat memerlukan pegangan hidup yang beraccountability, berwibawa dan patuh kepada undang-undang. Amalan ini sangat penting supaya dapat menghindarkan masyarakat daripada terlibat dalam jenayah rasuah. So soalan dia adalah very clear, huraikan langkah untuk mengatasi amalan rasuah dalam kalangan masyarakat. So langkah atasi rasuah dalam kalangan masyarakat. Nampak tu? Itu agar amalan integriti dapat diterap dalam diri semua lapisan masyarakat, itu semua sangat penting. Yang penting itu adalah langkah mengatasi rasuah dalam kalangan masyarakat. Understand? So langkah itu yang main soalan. Then dia ada tanya nilai atau tidak. Memanglah hujah anda berdasarkan nilai. So nilai perlu diberi. Understand Okay, so simple saja. Dia tanya langkah, minimum you kena bagi 2 langkah. Nampak tu? Boleh. Memang cukup masuk untuk 2 lah. Understand nampak tu. 2 langkah saja dan harus dihuraikan secara terperinci. Tapi untuk pelajar yang lemah kategori lulus, you nak hanya lulus saja, kategori lulus maka cikgu nasihatkan kamu at least lah. Kalau dia tanya nilai, buat nilai lah. Bagi nilai. Takkan nilai kamu tak tahu. Then after that, kamu bagi satu fakta, bagi huraian atau contoh untuk fakta tersebut. And then perenggan kedua, seterusnya kamu tulis fakta yang kedua, tulis huraian atau contoh. Cukuplah. Understand? So, you punya target untuk lulus, at least satu soalan dapat 4 markah. So, kamu tahu dalam bahagian B, kamu kena pilih satu soalan. So, let's say lah kamu pilih satu soalan kan. So, satu soalan you sudah dapat 4 markah.
Okey, soalan satu kita dapat 4 markah. And after that, bahagian B pun ada 2 soalan tetapi ada 2 pecahan dan sebagainya. Dan setiap soalan you boleh dapat 4 markah. So, maksudnya ada 5 soalan kamu jawab, 5 kali dengan 4 markah. Maka jumlah keseluruhan markah kamu adalah 20 markah. Nampak tu? So, out of 50 kamu boleh dapat 20 is considered very good lah. Azan, ini untuk pelajar yang nak lulus. Ini paling minimum 20 markah. Then you target lah. So, maksudnya bahagian B dan C. You cuba dapatkan 20 markah. Then after that, you kena target bahagian A pun serupa. Bahagian A pun targetlah 20 markah. Nampak? So, bila campur jadi 40. So, markah lulus. At least minimum kena target benda inilah. Usahalah, come on lah. Kalau nak hantar kertas kosong, lebih baik jangan masuk exam. Itu saja nasihat cikgu kepada kamu. Sebab you put your school grade down. So, kita mau pelajar yang at least usaha minimum. Jangan datang goyang kaki dan balik ke rumah. Understand? Dia menghancurkan harapan semua orang. Understand? Okey, nampak. Tapi you tak boleh buat benda itu untuk BM dan sejarah, nanti tak dapat sijil SPM. Lagi teruk. Understand? So, at least put a minimum effort lah. Itu nasihat saya kepada kamu dan saya nak kamu usaha. Sebab itu, mula saja kelas untuk essay. So, cikgu mula dengan pelajar kategori lulus. So, sangat senang. Okey. So, tengok watak dalam soalan ini adalah masyarakat. Right? So, tulis saja. First thing kamu write, bila ada nilai, tulis nilai. Simple saja. Masyarakat mengamalkan nilai rasional dan nilai bertanggungjawab. Itu 2 sudah cukup. Tapi, cikgu tak mahu kamu bergantung sangat dengan nilai rasional dan bertanggungjawab. Fikir nilai lain. So, rasuah ini kalau kamu ambil, malulah keluarga kamu ditangkap dan sebagainya, dipenjarakan dan sebagainya. So, nilai harga diri. Dan rasuah means kamu tak ada kejujuran. Nampak tu? So, ini adalah nilai yang paling tepat lah. So, at least minimum 2 nilai kamu kena bagi. Lepas itu, langkah. Bagilah. Langkah pertama apa? Langkah kedua apa? Nampak? As simple as that. So, langkah pertama, dia kata langkah, right? Langkah. Siapa buat langkah itu cerita semua, dia tak cerita dekat sana, watak. Dia tak cakap langkah kerajaan. Dia cakap langkah secara general. So, kamu boleh tulis. Langkah pertama, beri pendidikan tentang rasuah. Beri pendidikan tentang rasuah. Ini dekat sekolah lah. So, kamu boleh kata beri pendidikan tentang rasuah di sekolah. Boleh. Nanti murid belajar integriti dan benci rasuah. Simple. Paling simple kamu boleh tulis. Dekat sekolah, bagi pendidikan tentang rasuah. Nanti murid belajar integriti dan benci rasuah. Okey, at least kamu kena try lah. At least benda inilah, paling minimum. Langkah kedua itu, kamu kata kuat kuasa undang-undang. Kuat kuasa undang-undang. So, siapa kuat kuasa undang-undang? Kerajaan buat. So, kerajaan, kuat kuasa undang-undang means kerajaan beri hukuman berat kepada pesalah rasuah. Nampak tu? Cukuplah. Ini paling minimum SPM student can write. Understand? So, kalau kamu menghadapi kesukaran untuk menulis benda ini pun, hantar kertas kosong means, that means kamu kategori sangat lemah lah. So, tapi masih ada masa sampai ada lagi 2 bulan macam tu, usaha sikit lah. Tengok watch kelas cikgu, ikut cikgu punya kelas, lepas tu cuba sedaya upaya. Understand? Don't give up lah. Until the last moment, try lah. Understand? Nampak tu? Boleh Okay, so ini paling simple kamu boleh tulis. Boleh for good student, you takkan you nak dapat 4 markah kan? Yang ni kamu boleh dapat 3 hingga 4 markah. Maksimum lah sebab kamu ada fakta, huraian atau contoh, fakta kedua, huraian contoh. So, dia tanya langkah, bagi 2 langkah. As simple as that. Langkah pertama apa? Langkah kedua apa? Dan bagi huraian atau contoh for each langkah tersebut. Sufficient enough?
Plus kalau ditanya nilai, tolong tulis nilai. Boleh dapat, Azan, okey? Okey dan. Yang ini ya, jangan ingat nilai ada 2 dapat 2 markah. Lepas tu ada langkah 1 dapat 1 markah, ada huraian contoh, langkah kedua huraian contoh, 4 markah, oh saya dapat 6 markah. No. 6 markah sudah masuk kategori kepujian already. Sebab the next tahap adalah 5 hingga 7 markah. Tapi yang ini kena ada inference. Kalau you tak pandai buat inference, so you will end up dalam 3 hingga 4 markah saja. Kau tulis apa-apa lagi banyak pun kamu tulis pun, kamu tak layak dapat 5, 6, 7 dan sebagainya. Azan, sebab kamu ada fakta dan huraian contoh, fakta huraian contoh. Ini adalah capacity kamu, keupayaan kamu. So at least try to lulus. Azan, lulus. Nampak tu? Boleh ya? So cuba dapatkan 20 markah minimum untuk essay. Then after that, untuk bahagian A, kamu masih boleh cuba untuk dapatkan 30. Kalau 30 campur 20, 50 means kamu dapat kredit. Itu lagi bagus. Understand? Don't fail moral paper. Understand? Okay, now. Untuk calon cemerlang. Okay, we go for calon cemerlang. Okay, calon cemerlang. You lain cerita lah. Okay, you punya target adalah you nak dapatkan 8 hingga 10 markah. Azan, maksimum lah. Nampak tu. Okay, as usual, kamu tahu daripada dulu cikgu dah beritahu kamu mesti ada 2 fakta. So, maksudnya you put a set lah. 1 fakta. Fakta. Dan fakta pertama lah. Okay. Lepas tu kamu bagi huraian. Dan give huraian lanjutan. Kembangkan ini kadang-kadang kamu akan gunakan macam cikgu kamu ajar WH question semua kan. Understand? How, bagaimana, apa, itu semua kan. Suka hati kamulah. You kembangkan ini adalah macam essay bahasa Melayu. So kita tetapkan satu standard punya lah. Fakta ada huraian lanjutan. Dan kita ada contoh. Then after that, you go for inference. So you ada set macam ini, satu set. Tak cukup. You have to go for the second set in another perenggan. So fakta, huraian lanjutan, contoh, and then inference. Nampak? 2 set lengkap. Boleh? Okay, so maksudnya dekat sini, tapi soalan ini ada tanya nilai, make sure that you write nilai dengan betul. Jangan pula nilai salah. Azan, so masyarakat perlu mengamalkan nilai rasional, nilai bertanggungjawab, boleh bagi ekstra tak ada masalah. Azan, kalau you're very sure with 2 nilai, just give 2. Azan, ekstra ini adalah untuk safety purpose lah. So masyarakat perlu mengamalkan nilai rasional, nilai bertanggungjawab, nilai kejujuran dan nilai harga diri untuk mengatasi amalan rasuah. Present dalam ayat. And after that, you go for the first langkah. Langkah pertama adalah dengan memberi pendidikan tentang amalan rasuah. Ini salah satulah kita bagi pendidikan. Dan kita ada langkah kedua dengan memperkuat kuasakan undang-undang dan hukuman. So ada 2 langkah, 2 fakta. Dan fakta-fakta tersebut perlu dihuraikan secara detail. So that means ini adalah fakta. Kamu yang pertama. Fakta kamu yang pertama lah. Azan, okey, nampak. Dan ini adalah huraian kamu. Dan ini adalah huraian lanjutan kamu. Dan ini adalah contoh. Contoh itu kalau boleh underline saja itu perkataan contoh. And the last one, yang ini adalah inference kamu. So ini adalah marking holistik. Holistik maksudnya dia nak tengok fakta kamu dihuraikan secara terperinci. Information yang kamu bagi semua adalah sangat matang. Menunjukkan kamu banyak membaca dan sebagainya. And then ini akan convince pemeriksa untuk bagi you maksimum markah. Jangan buat kesilapan dekat sana lah. So langkah pertama adalah dengan memberi pendidikan tentang amalan rasuah.
So, sejajar dengan ini, masyarakat perlu diberi pendedahan awal tentang bahaya gejala rasuah sejak di bangku sekolah. Boleh. Dan saya huraikan lagi. Dengan ini, anak-anak akan belajar amalan berintegriti dan membenci rasuah walaupun baru berumur setahun jago. Ini semua yang bahasa lah. Dan bagi contoh. Tapi contoh yang cikgu bagi sangat detail. Kamu boleh ringkaskanlah. Saya baca dulu yang detail lah. Sebagai contoh, Kementerian Pendidikan Malaysia telah menetapkan pendidikan civic dilaksanakan selama 1 jam pada minggu keempat setiap bulan dalam waktu mata pelajaran Bahasa Melayu, Bahasa Inggeris, Pendidikan Islam, Pendidikan Moral dan Sejarah untuk mempromosikan amalan integriti dalam kalangan masyarakat. So, dalam sekolah itself, kamu diberi pendedahan banyak tentang berintegriti dan membenci rasuah. Something like that. So, kalau you nak ringkaskan benda ini, kamu boleh tulis sebagai contoh, Kementerian Pendidikan telah menetapkan pendidikan civic dilaksanakan untuk mempromosikan amalan integriti dalam kalangan masyarakat. So, ini ringkas, you don't give detail. Tetapi ada pelajar yang sometimes excited, dia mau apa information dia ada, dia semua dia mau tunjuk. Understand? Tunjukkan apa knowledge dia lah. Dia pour like that. Understand? Letusan informasi. Kamu tulis ringkas pun masih dapat markah yang serupa lah. Up to you. Boleh ya? Okay, dan inference selalunya kita sentuh balik, menegaskan balik fakta kita. Okay, so jelaslah. Apa saja istilah kamu boleh gunakanlah penanda wacana. Jelaslah bahawa pendedaan awal melalui pendidikan di sekolah dapat tangani gejala rasuah dalam kalangan golongan muda negara. Nampak? So, beri pendidikanlah. Itu adalah fakta kamu. Dekat sini. So, first langkah, saya dah bagi dah. Dah huraikan secara terperinci dah. Okay, next. Langkah kedua. Tinggalkan baris untuk tunjukkan you punya perenggan lah. Nampak tu? Tapi perenggan cikgu selalunya, kalau saya tulis yang ni, saya tak sambung dekat ayat kedua dekat sini tau. Setiap kali satu ayat, saya akan bagi baris baru. Actually, JPS punya paper, kawan-kawan beritahu, jumlah baris yang mereka bagi adalah limited. Tetapi real SPM paper, kamu akan diberi lebih banyak. Jawapan kertas jawapan itu bukan 2 muka surat untuk jawapan. Mungkin ada 3-4 muka surat untuk jawapan. So, you boleh ada banyak space lah. Yang ni pun cikgu tak cukup space. Azan, Okay, nampak? Okay. So, langkah kedua adalah dengan memperkuat kuasakan undang-undang dan hukuman. So, kerajaan harus mengenakan hukuman lebih berat terhadap pesalah rasuah. Dengan mengenakan hukuman yang lebih berat, sekurang-kurangnya ia dapat menakutkan masyarakat untuk terlibat dalam kegiatan rasuah. And then I give a contoh. Sebagai contoh, kerajaan melalui, kalau saya tulis SPRM pemeriksa faham. Semua orang fahamlah, cikgu-cikgu fahamlah. So, kerajaan melalui SPRM dan Badan Kehakiman Negara harus memastikan pesalah rasuah dibicarakan dengan pantas dan kesimpulan, tindakan undang-undang dan hukuman yang tegas akan mendorong masyarakat supaya menjauhi amalan rasuah. Nampak? So, you boleh nampak, saya ada bagi fakta yang kedua. Saya bagi huraian. Saya bagi huraian lanjutan. Saya bagi contoh. Dan saya bagi inference. Lengkap. Satu set. So, you need to have 2 set macam ini. Understand? So, kalau saya adalah pelajar, macam kamu, let's say, dalam SPM, langkah kedua saya akan gariskan. Ini fakta saya. Dan sebagai contoh, saya gariskan. Secara kesimpulan, perkataan ini saya gariskan. So, ini akan memudahkan pemeriksa mark kertas saya. So, bukan saja pemeriksa mesra pelajar, calon,
Saya pun mesra pemeriksa. So, saya akan memudahkan kerja dia. Seronoklah dia mark kertas saya. Azan, so saya didik pelajar saya untuk memudahkan semua orang. You are a very good student. Systematic tulisan kamu. Nampak? Something like this lah. Boleh faham? Okay, sebab mereka perlukan, untuk dapatkan 8 hingga 10 markah, you mesti ada 2 fakta. Lepas tu you kena ada 2 hingga 3 ayat huraian. Actually minimum 2 ada cukup lah, understand? Okay, then after that, contoh is a must. Inference is a must. Nampak tu? Ni semua is a must. Ayat kamu perlu dihuraikan secara terperinci dan sebagainya lah. Nampak kematangan, contoh kamu kalau boleh, cikgu ikut macam kawan yang mengajar BM lah, dia beritahu kalau dalam BM kamu boleh tulis contoh reality. Dia lebih berat sikit lah. Untuk nak bagi markah tu dia bagi banyak lah. Understand? Budak ini pengetahuan, kematangan dia adalah bagus. Nampak? Tinggi Okay, dapat. Something like this. So sebab itu 2 fakta kita letakkan dalam 2 perenggan berasingan dan ayat huraian here. 2 hingga 3 ayat huraian. So bagilah 2 ayat dekat sini, 2 ayat dekat sini cukup. Dan bagi contoh. Then inference is a must. So it's a satu set. Boleh dapat? Okay, done. So we already finished the first question. Azan. Okay, now we go for the second question. Saya ajar lulus first lah. Pelajar lulus. Kategori lulus. Okay. So ini ada selamat datang, all that. Okay, like Indonesia, Malaysia, program pertukaran pelajar antarabangsa. 2019. Okay. Salah satu cara yang dapat dilakukan oleh belia dalam memanfaatkan cabaran globalisasi budaya ini adalah dengan menyertai program pertukaran belia antarabangsa di mana belia berpeluang untuk belajar mengenai budaya, agama dan bahasa negara-negara lain. Hal ini adalah hasil daripada usaha kebanyakan negara di dunia untuk meningkatkan pertukaran dan kerjasama pelbagai aktiviti bagi kewujudan bersama dan kemakmuran. So, pada pendapat anda, baca soalan betul-betul, huraikan manfaat yang diperolehi daripada program pertukaran pelajar antarabangsa dan jawapan kamu, huraikan jawapan anda berdasarkan nilai. So, nilai is a must dalam soalan ini. Dan manfaat. Manfaat program pertukaran pelajar. Manfaat maksudnya what are the benefit you're going to get. Zen, kalau kamu involve dalam program pertukaran pelajar, apa faedah dia? Apa manfaat dia? Apa kelebihan dia? Itu semua manfaat. Zen, so berapa manfaat kamu kena bagi? 2 fakta, 2 manfaat. Nampak? Simple. Okay, so untuk budak-budak yang nak lulus sajalah. I'm a weak student, at least saya mau lulus saja. So tulis nilai. Pelajar, tulislah watak dia. Pelajar Malaysia, amalkan nilai rasional dan nilai bertanggungjawab. Itu 2 sudah cukup lah. Tapi saya tak mahu kamu banyak bergantung kepada 2 nilai ini. Maka dalam soalan pun ada. Ini kerjasama kan? Okay? Nampak kerjasama. So, you boleh tulis nilai kerjasama. Dan nilai hormat. Kita hormat kepada negara lain lah. Something like that. Boleh dapat. So, pelajar Malaysia amalkan nilai rasional, nilai bertanggungjawab. Dan bertanggungjawab, nilai bertanggungjawab is sufficient enough. Tetapi, saya mahu kamu belajar nilai lain juga. Azan. So, yang ni kamu lepas. Then after that, you bagilah manfaat pertama apa, manfaat kedua apa. The first manfaat, kelebihan dia atau kebaikan dia adalah pelajar kita dapat tambah ilmu pengetahuan dan pengalaman mereka. You tulis pelajar kita dapat tambah ilmu pengetahuan. You tak mahu tulis benda ini pun tak apa. You sudah dapat 1 markah. Kat sini. Nampak? Fakta kamu correct lah. Kamu present dalam ayat. Okay, nanti dapat tambah ilmu pengetahuan means nanti mereka jadi pandai dalam, bagi contohlah, dalam bidang sains dan teknologi you tulis. Nampak? Cantik. Dan manfaat kedua bukan saja you belajar, you dapat ilmu pengetahuan, you belajar budaya lain. Ini ada dalam soalan. You
mengenai budaya and all that, bahasa. So manfaat kedua, pelajar kita dapat kenali budaya negara lain. Bagi contoh pelajar Malaysia kenal baju tradisional Jepun iaitu kimono. Itu contoh lah. Atau kata pelajar dapat kenal baju tradisional Jepun pun, you tak tahu nama dia pun tak apa, tak mau tulis sini pun tak apa. Boleh. Atau pelajar Malaysia dapat belajar, dapat ikut perayaan orang Jepun. Nampak? Apa-apalah tulis. Nampak tu? So, ingat kalau kamu mahu lulus, you target 4 markah. 4 markah means, ingat kalau soalan itu tanya nilai, bagi nilai dulu. Okay, lepas itu, you bagi fakta pertama. Lepas tu bagi huraian atau contoh. Nampak? Lepas itu, you pergi fakta kedua, bagi huraian atau contoh. Ini paling minimum student boleh buat dan dia dapat 4 markah. Nampak? Okey, dapat. Ini untuk kategori lulus. Nampak? This is what at least minimum saya nak kamu tulis 4 ayat. Kalau ada nilai, tulis saja. Nampak? Boleh dapat Okey, now for calon cemerlang. Okey, you punya jawapan serba lengkap. Okey. Pelajar Malaysia harus mengamalkan nilai kerjasama, nilai bertanggungjawab, nilai rasional dan nilai hormat. Okey, manfaat pertama. Apa manfaat you dapat? Manfaat pertama, pelajar kita dapat menambah ilmu pengetahuan dan pengalaman mereka. Nampak? Ilmu pengetahuan dalam bidang apa saya huraikan. So, pelajar akan memperolehi pengetahuan luas dalam bidang sains dan teknologi. Nampak? Dan pengalaman apa dia dapat? Di samping itu, mereka dapat perolehi pengalaman hidup di perantauan. Perantauan means adalah overseas. Zen, nampak tu dalam bahasa Inggeris lah. So, di samping itu, mereka dapat perolehi pengalaman hidup di perantauan. So, I give contoh. Misalnya, penghantaran pelajar Malaysia ke negara Korea Selatan dapat meningkatkan pengetahuan mereka dalam bidang teknologi realiti maya. Nampak? This is bidang yang Korea adalah. Understand? Nampak? Banyak college dalam negara kita, private semua, mereka ada joint venture dengan ni Korea lah. Zen, nampak? So, bidang teknologi realiti maya dan perolehi pengalaman hidup dan perolehi pengalaman hadapi iklim 4 musim di sana. Ini pengalaman hidup kamu di negara yang mempunyai 4 musim. Nampak? Dapat. Zen, so you can see how cikgu susun pengetahuan dulu, pengalaman, then I give a contoh of both dalam satu ayat. So, konklusinya, your inference. Konklusinya, program ini dapat merangsang pelajar kita untuk menggunakan pengetahuan dan pengalaman mereka di perantauan untuk memajukan negara kita. So, I put a conclusion. Sebab pengetahuan dan pengalaman ini boleh kita gunakan untuk memajukan negara kita selepas kita balik daripada program pengajian kita. Nampak? Dapat. So, detail lah. Menambahkan ilmu pengetahuan dan pengalaman means saya explain secara detail. Understand? Okay, nampak. So, this is what we call as fakta. I huraikan secara lanjut. I bagi contoh. Contoh means I gariskan misalnya. Fakta saya gariskan dapat menambahkan ilmu pengetahuan dan pengalaman mereka. Misalnya. Nampak? So, konklusi adalah inference. Nampak? Cantik. Secara sistematik saya susun jawapan. Hanya the problem adalah saya tak susun macam bahasa Melayu lah. Maksudnya selepas pengalaman mereka saya sambung dekat sini, pelajar akan memperolehi pengetahuan, saya tak buat. Tapi kalau kamu buat pun tak ada masalah. Azan, okey, nampak tu. Ini
Saya buat ayat so pemeriksa tahu ayat dekat mana saya mula dan saya akhir. Sebab setiap kali ayat baru saya tahu budak itu akan pergi ke baris baru. Tapi dia tunjukkan perenggan sebab dia tinggalkan satu baris dekat sini. Saya boleh nampak macam perenggan. Nampak Okey, next point. Apa manfaat kedua? Pelajar kita akan mengenali budaya negara lain. So ini kerana setiap negara mempunyai budaya unik dan tersendiri yang akan dipelajari oleh pelajar kita semasa berada di perantauan. Pada masa yang sama, pelajar Malaysia juga berpeluang untuk bukan saja kamu mengenali budaya mereka, you can promote your budaya also. Pada masa yang sama, pelajar Malaysia juga berpeluang untuk memperkenalkan budaya negara kita di sana. Dan you see macam mana cikgu bagi contoh untuk both. Misalnya pelajar kita yang berada di Jepun berpeluang untuk mencuba pakaian tradisional Jepun, iaitu atau yakni kimono. Dan pada masa yang sama sempat mengajak kawan Jepun untuk mencuba baju kurung negara kita. Nampak? You can see how cikgu explain secara detail. Dan secara kesimpulannya, pelajar kita dapat membuka minda dengan mengenali budaya asing dan tidak mengalami kejutan budaya apabila melawat negara asing pada masa depan. So, mana-mana mereka pergi pun, mereka tak mengalami kejutan budaya. Nampak? Boleh Okey, nampak. Ni konsep dia lah. Boleh So, I give fakta kedua saya. Dan saya bagi huraian. Saya bagi huraian lanjutan dia. Saya bagi contoh selalunya. Fakta itu saya gariskan lah. Mengenali budaya negara kita. Negara lain. And then misalnya adalah contoh dan inference saya gunakan istilah dia lah. Boleh tersusun. So ini jawapan bagi yang soalan yang kedua. Nampak? Lengkap. Dapat Okay. Next question. Kalau lulus dulu Okay Okay, nampak. So maksudnya kita masuk bahagian C sekarang lah, C. Actually kamu kena pilih salah satu soalan. Saya discuss dengan kamu, saya bagi jawapan untuk kedua-dua soalan. Saya tak pilih. Azan, kedua-duanya pun saya bagi. Okey. Untuk bahagian C. 40 markah kamu tahulah dipecahkan. Okey. Tengok soalan ini. Gambar di bawah menunjukkan suatu sikap peri kemanusiaan terhadap seekor haiwan. Nampak? Peri kemanusiaan. Sifat yang wajar perlu ada pada manusia. Itu adalah peri kemanusiaan. Iaitu sikap dia adalah, ada beberapa kan, ada 3 kan. Understand, salah satu adalah bertimbang rasa, mengasihani, tolong-menolong. Bukan saja manusia, haiwan dan alam sekitar. Understand? So, I know dia punya definisi. Saya tahu apa nak tulis lah. Azan. So, you tengok baca soalan dia. 2 Mac, rakyat Malaysia memuji staf kedai serba nikah. Ini mungkin Speedmart 99 look like that lah. Kerana memberi tempat perlindungan kepada anjing yang dalam ketakutan ketika hujan lebat turun dengan kilat dan petir. So, anjing nampak dekat sini. Okey. Jelaskan pengajaran yang boleh anda contohi daripada perlakuan tersebut. Perlakuan ini menunjukkan dia sayang haiwan dan dia protect haiwan. Understand? Ada 2 perkara dekat sana. So, ini pengajaran yang saya boleh belajar. Jawapan anda adalah berdasarkan nilai-nilai universal yang telah dipelajari. Nampak? Azan, Okey, so ada 2 pengajaran. So, bila kamu tulis, dia tanya nilai, tulis nilai dululah. Saya harus mengamalkan nilai rasional dan nilai bertanggungjawab. Cukuplah. Tapi saya tak mahu kamu bergantung kepada dua-dua nilai ini. Saya mahu kamu belajar. Sebab sayang haiwan means kamu boleh tulis nilai kasih sayang. Dan bila kamu menolong haiwan, kamu ada nilai baik hati. Baik hati means anything tolong. Understand? So, get well versed kepada nilai 18. Jangan memalukan moral, tahu. 5 tahun belajar nilai yang serupa tapi 18 tak boleh hafal. Understand? It is a big shame on you.
Understand? Whereas zaman saya kita hafal 80 nilai with definisi, dan student yang sebelum ini dia ada 36 nilai, kamu 18 saja. 18 pun tak termampu untuk hafal. Itu menunjukkan kelemahan kamu. Understand? Okay, nampak. So at least tulis nilai. Dia tanya nilai, tolong tulis nilai. Okay. Then soalan tanya apa? Pengajaran. So pengajaran pertama, 2 pengajaran kamu kena bagilah, 2 fakta. So pengajaran pertama, saya mesti sayangi haiwan. Kenapa? Tulislah. Haiwan ciptaan Tuhan dan saya mesti jaga kebajikan haiwan. Saya pun ciptaan Tuhan, haiwan pun ciptaan Tuhan lah. So saya kena jaga kebajikan haiwan. So saya bagi contoh macam itulah, simple. Dan pengajaran kedua, saya mesti melindungi haiwan. Melindungi haiwan dari mana saya dapat dekat sini. Memberi perlindungan, nampak tu? So, saya mesti melindungi haiwan. Dan saya tidak boleh dera haiwan. Kalau saya dera saya tak ada peri kemanusiaan. Nampak tu? Itu berkaitan dengan soalan. Very simple. 2 perkara yang saya boleh belajar. I must sayangi haiwan. Saya mesti protect mereka. 2 different things. Nampak? Saya sayang barulah saya protect kan. Tapi 2 perkara yang berbeza. 2 pengajaran yang saya belajar daripada newspaper inilah. Keratan Akhbar ini. Gambar. Boleh ya? Okay, now good students. How are you going to write? Saya harus mengamalkan nilai kepercayaan kepada Tuhan. Haiwan lah, you pun makhluk ciptaan Tuhan, dia pun makhluk ciptaan Tuhan. Understand? So nilai kepercayaan kepada Tuhan, nilai kasih sayang, nilai baik hati, nilai rasional dan nilai bertanggungjawab. Okay, at least mesti 2 nilai tepat lah. Understand? So pengajaran pertama, fakta pertama. Pengajaran pertama, saya harus menghayati sikap saling menyayangi sesama makhluk, termasuk haiwan. Dan huraian dia, sebagai insan, kita perlu menyayangi haiwan sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang saling berhubung kait dengan kehidupan kita seharian. Kehidupan seharian kita lah. Nampak? Boleh. Sebab anything Tuhan cipta, dia mesti ada hubung kait dengan kita. We all in an ecosystem. Azana, something like that lah. Azana, hubung kait dengan kehidupan seharian kita. Dan dalam agama, so saya ambil Islam deh, agama rasmi negara kita lah. So selain itu, sebagai khalifah di muka bumi, kita harus tunaikan kewajipan dalam menjaga hak dan kebajikan haiwan. Dan saya bagi contoh, misalnya Islam mengajar umatnya agar melindungi semua penghuni alam termasuk haiwan, dan kegagalan menunaikan kewajipan tersebut kalau you tak melindungi atau menjaga haiwan, maka individu tersebut dianggap kejam dan akan menanggung dosa. It's a sin. Saya takut buat dosa. Something like that. Why? Your agama is good. Azan, okay, nampak. Boleh. Then, you punya inference. Jelaslah bahawa Islam menyeru umatnya untuk menyayangi haiwan dan ianya perlu ditanam dalam jiwa manusia bermula di peringkat awal lagi. I touch back benda ini. Kasih menyayangi sesama ni kan. So I touch back, saya tegaskan balik. Itu adalah inference. Penegasan. Atau you boleh bagi harapan whatever it is lah. Janji ada inference lah. Boleh nampak. And kalau boleh gariskan. Isi saya garis. Contoh saya garis perkataan itu misalnya. Dan inference itu saya gariskan dia punya istilah penanda wacana tu. So that pemeriksa boleh nampak very clearly. Dan saya tinggal satu baris, I go for the second fakta. Iaitu pengajaran kedua. Pengajaran kedua, saya harus jaga dan memberi perlindungan kepada haiwan. So protect means you shouldn't mendera dia kan. So kita harus mengelakkan sebarang bentuk kezaliman dan penganiayaan terhadap haiwan.
Selain itu, kita harus memperjuangkan hak asasi haiwan dengan mematuhi undang-undang bagi melindungi kebajikan haiwan. So, misalnya, jika kita abaikan kebajikan haiwan dan bersikap zalim terhadap haiwan, maka kita boleh dipenjarakan dan didenda mengikut Akta Binatang 1953 dan Akta Kebajikan Haiwan 2015. If you can write like this means pemeriksa nampak dia sendiri takut, dia budak ini ada banyak information. Understand? Tapi kalau kamu tak boleh tulis, tak apalah. At least tulis misalnya, jika kita abaikan kebajikan haiwan dan bersikap zalim terhadap haiwan, maka kita boleh dipenjarakan dan didenda. Akta tak ingat, tak apa. At least itu. Faham? Sebab mereka boleh ambil tindakan undang-undang. Dia ada peraturan, ada akta. Tapi you tak bagi akta. You tak ingat akta, tak apa. Azan. Dan secara konklusi, kita perlu mempromosikan kesedaran akan kepentingan melindungi haiwan untuk bantras kekejaman terhadap haiwan secara total. Sebab banyak kes berlaku dalam Malaysia. Understand? Ni, mereka ni, nampak? Dera haiwan dan sebagainya. Masukkan dalam apa itu, mesin basuh lah, all that. Banyak kes. Dapat? Okay, done. Dan kadang-kadang mereka bagi racun. Letak food, masukkan racun. Lepas makan, mati. Semua ini pun adalah. Azan, okay, nampak. Boleh, dapat. Okay, there are two pengajaran. Satu, saya belajar untuk sayangi haiwan. Another one adalah untuk jaga dan protect mereka lah. Two different pengajaran yang saya dapat daripada soalan ini. Peri kemanusiaan terhadap haiwan. Nampak? Dapat? Okay, done. Next question. Calon lulus first. Okay. Pada pendapat anda, apakah langkah yang boleh diambil oleh golongan ibu bapa untuk memupuk sikap peri kemanusiaan dalam kalangan generasi muda? Nampak tu, pupuk sikap berperi kemanusiaan dalam kalangan generasi muda. Maksudnya anak-anak mereka lah. Understand? Langkah ibu bapa untuk pupuk peri kemanusiaan. Dan tadi cikgu ada beritahu kamu, kalau peri kemanusiaan means kamu jaga manusia lain. Manusia lain ini ada banyak kan? Golongan geladangan semua ada. But I'm not going to pick manusia. Saya gunakan haiwan satu. Boleh haiwan. Lepas tu saya choose alam sekitar. General, tumbuh-tumbuhan semua alam sekitar. So manusia lain, alam sekitar dan haiwan. So dia ada 3 golongan yang kalau saya ada peri kemanusiaan means sifat wajar bagi manusia. So saya kena sayang semua ni, manusia lain, saya kena sayang alam sekitar, saya kena sayang haiwan. So apa yang ibu bapa kena buat? Langkah ibu bapa adalah langkah pertama. Soalan ini tak tanya nilai, jangan bagi nilai. So langkah pertama, apa ibu bapa kena buat? Ibu bapa mesti ajar anak-anak cara jaga alam sekitar. And give contoh simple lah. Apa ibu bapa mesti ajar? Takkan itu pun you tak boleh fikir form 5 student. Understand, sudah besar gajah tapi tak boleh berfikir. So ibu bapa mesti ajar anak-anak buang sampah dalam tong sampah. Sebab budak-budak kita pun tak tahu. Form 4 student, form 1, form 2 student semua kadang-kadang bawa minum air. Itu bekas itu dia bawa saja. Jalan-jalan bawa. Lepas tu dia letak ada air separuh sikit. Dia tak minum. Dia letak dekat tangga semua. Tangga tu tempat buang sampah kah. Understand? Mangkuk punya budak. Understand? Nampak? So sebab itu kita kena ajar daripada kecil. Ibu bapa kena buat. Mesti ajar anak buang sampah ke dalam tong sampah. Nampak? So langkah kedua, ibu bapa mesti ajar. Ini kalau haiwan sekarang. Ini alam sekitar sudah habis kan? Haiwan. So ibu bapa mesti ajar anak-anak untuk sayangi haiwan. Dan bagi contohlah, ibu bapa mesti ajar anak mereka cara jaga kucing di rumah. Very simple
simple basic thing kamu tahu, tulislah, dapat 4 markah meh. Nampak tu? Langkah pertama, dapat markah. Fakta yang sudah bagi, huraian contoh. Fakta, huraian contoh. Sebab cikgu tahu kamu lemah, tak boleh bagi inference dan sebagainya. So at least try to get 4 marks. Usaha untuk 4 marks lah. Langkah means bagi 2 langkah lah. Tengok soalan ibu bapa, pupuk peri kemanusiaan. Understand? Sebab itu dalam kelas jangan tidur. Understand? Duduk dengar. So at least banyak information masuk. Dan semasa exam kamu boleh recall. Understand? Okay, nampak. Okay, now good students. You kena detail lah. Kan? Okay. Sebagai langkah pertama, ibu bapa harus membimbing anak cara untuk memelihara alam sekitar. Bahasa kamu lebih different. Tadi begitu simple. Ibu bapa perlu mendidik anak untuk menjaga alam sekitar bermula dari rumah. So, saya dah bagi fakta pertama dan huraian dia. Saya bagi huraian lanjutan. Dia mesti bermula daripada rumah lah. Dan selain itu, ibu bapa harus menjadi suri teladan yang baik kepada anak-anak mereka. Dan contoh, misalnya ibu bapa boleh menanam sikap buang sampah di tempat yang betul, iaitu ke dalam tong sampah yang disediakan. Dan inference kamu, dengan ini anak-anak mula cintai kebersihan serta benci kekotoran. Dan ini akan galakkan mereka untuk pelihara alam sekitar anugerah Tuhan. Dia sentuh balik memelihara alam sekitar kan. Sentuh balik. Cikgu sentuh balik. Saya tegaskan balik. Inference. Salah satu cara kamu menulis inference. Nampak dia ada banyak kaedah lah. Cikgu pelbagai, ada pelbagai kaedah. Janji saya boleh nampak. So the best thing adalah highlight isi untuk, bukan highlight lah, gariskan sajalah. Fakta, gariskan. Langkah pertama, dan langkah kedua, gariskan. Dan contoh, gariskan perkataan itu. So, at least pemeriksa bila nampak senang untuk dia mark kertas. Ini saya galakkan untuk murid-murid sekolah saya lah, sebab cikgu pun nak mark kertas dengan cepat kan. Easier for me to mark. Understand? Systematic. Saya train mereka jawab secara sistematik. Dan mesra pemeriksa. Dapat? Okay, now you go for the second one. Sebagai langkah kedua, ini alam sekitar lah. Yang ini haiwan. Sebagai langkah kedua, ibu bapa perlu mendidik anak untuk menyayangi haiwan. So, ibu bapa, ini fakta kedua. So, huraian dia, ibu bapa mesti membimbing anak-anak cara untuk melindungi haiwan. Boleh cara untuk melindungi haiwan. How? Explain lagi. So, hal ini boleh direalisasikan dengan memberi kebenaran kepada anak untuk memiliki haiwan peliharaan seperti kucing. So, you give them permission to have pet at home. Understand? So, you can bimbing lah macam mana menjaga haiwan tersebut. Then, you can give a contoh. Contoh semua saya suka bagi contoh reality lah. So, antara contoh usaha yang boleh dipraktikan oleh ibu bapa adalah dengan membawa anak ke program pendidikan. Jom sayangi haiwan kita yang dianjurkan oleh syarikat makanan haiwan, Whiskas. Ini nampak saja ini tahu makanan kucing kan. You tengok brand inilah, kalau kamu ada pet, kamu tahulah ini kucing punya makanan satu ada, lagi satu yang pedigree semua itu dog punya. Understand? So ada no. So yang ini adalah contoh. You see, contoh semua macam mana cikgu dapat adalah, of course bila saya buat jawapan, saya prepare jawapan ini, saya have to surf internet also. Dapatkan contoh, contoh ni bagus. So saya tulislah, saya gunakan untuk mengajar murid-murid saya. Understand? So ini effort. Dapat soalan, ambil buku teks dululah, sebab buku teks ada points. Lepas itu, cari contoh means, go for internet, ada banyak contoh. Dan ini menunjukkan kematangan kamu. Jawapan kamu adalah berbeza. It's not as simple as student right now. So unique. So you impress pemeriksa. Maka tendensi untuk kamu dapat higher marks is there.
Sebab 8 hingga 10 is consider highest level lah, tetapi I can give you maximum because I can see ayat kamu semua, contoh semua solid dan sebagainya, so deserve to get 10 marks pun. Boleh ha? Okay, dan the last one, dengan usaha sebegini, ibu bapa dapat menyemai perasaan cinta terhadap haiwan dalam sanubari anak-anak mereka ketika masih kecil. Nampak? Sebab dekat sini, mendidik untuk menyayangi, right? So, I sentuh baliklah. Dengan usaha sebegini, you buat benda-benda ini kan, ibu bapa dapat menyemai perasaan cinta. Menyayangi cinta. Nampak? Dapat? Okay? Okay, done. Okay, then we have the last soalan. Kita habiskan. Boleh? Okay. Tapi lulus first lah. Calon lulus first. No, budak merokok. Amoy ni. Buat perempuan pakai baju kurung. Nampak? Budak perempuan lah. Tomboy punya. Isap rokok. Ini rempit. Dan pesta seks, syabu, dadah. Penagih dadah semua ada. Remaja belasah adik serang ibu. Bertindak ganas. Okay. So, apa soalan dia? Apakah perasaan anda? Ada tanya perasaan, jawab leh. Apakah perasaan anda apabila membaca dan melihat masalah sosial yang melibatkan golongan remaja? Apa perasaan kamu? Dan, tu satu ayat lah. Dia tak tanya nilai dekat sana. Jelaskan implikasi pengabaian nilai kerohanian. Implikasi. So, 2 implikasi kalau you abaikan. Okey, nilai kerohanian dalam diri individu begini. Individu ini merujuk kepada remaja. Nampak? Okey. Ini buku teks lah. Kerohanian form 5 punya chapter kan. Chapter 3. Ini chapter 1. Okey, wait . Chapter 2, chapter 3 Kerohanian Okey, tengok. Kesan pengabaian itu ada banyak ni. Bersikap materialistik, bersikap individualistik, mengubah gaya hidup melampaui landasan agama. So, I'll take this. Sikap angkuh, sombong pun saya masukkan dalam. Mengetepikan nasihat ibu bapa pun saya bagi. Mana-manalah kita ambil daripada sini. Azan, point. Dan ada point yang kita boleh gabung dalam satu grup. Azan, Okey, itu kepandaian kamulah. So, macam mana cikgu buat jawapan? Of course, I refer textbook. Sebab ada topik saya nampak saja soalan itu, implikasi pengabaian nilai kerohanian. Saya tahu benda tu ada dalam buku teks, implikasi pengabaian nilai kerohanian. So, I use points dekat sini. Understand? So, this is the important of reading textbook. Bila ada read textbook, you boleh ingat points, belajar. And of course, saya kena surf internet untuk cari contoh dan sebagainya. Okay, dapat. So, calon lulus senang sajalah. Hang tulis saja, simple saja. Apa perasaan, tulislah. Saya berasa sedih. Dan implikasi kena bagi 2. So, implikasi pertama, remaja ubah gaya hidup, langgar ajaran agama. So, ini yang ada dekat sini. Mengubah gaya hidup melampaui landasan. Lampaui landasan, ada landasan agama, kamu melampaui, cross the border. Something like that. Okay, so saya guna dekat sini. So, implikasi pertama, remaja ubah gaya hidup, langgar ajaran agama. Dan bagi contohlah, remaja tidak takut amal seks bebas dan buang anak. Ada seks bebas dekat sini, pesta seks semua. Seks beramai-ramai. Understand? Lepas tu, hamil 8 bulan, nampak? Next, implikasi kedua, remaja tidak dengar nasihat orang tua dan keluarga. Ini pun ada dalam buku teks. Apa dia? Mengetepikan nasihat orang tua dan anggota keluarga. So, implikasi kedua, remaja tidak dengar nasihat orang tua dan keluarga. So, remaja pentingkan keseronokan dan mengisap dadah. Dia boleh kata mengisap rokok dan mengambil dadah pun boleh. Apa-apa. Janji ada satu fakta, janji ada huraian atau contoh for it. Fakta kedua iaitu implikasi. Soalan ini cakap implikasi.
Nampak? Kalau dia cakap kelebihan, kelebihan pertama, kelebihan kedua. Kalau dia cakap langkah, langkah pertama, langkah kedua. Dia cakap cabaran, cabaran pertama, cabaran kedua. Asal. Simple lah, buat simple ayat lah. Takkan kamu tak boleh buat. Form 5 student sudah besar gajah. Paling senior dalam sekolah. Malu leh. Understand? Kalau budak sekolah rendah tengok you buat ayat, tak boleh buat ayat hantar kertas kosong. Malu. Understand? So at least try. Understand? Make effort a bit lah. Understand? Masih ada masa. You can do wonders sometimes. You can pass. Passing is not so difficult. Understand? Masih ada masa. So cubalah. Boleh. Okay, now good students. Calon cemerlang. Tulis ayat lengkap sikit lah. You are calon cemerlang kan? Okay. Going for 8 to 10 marks. Understand? Nampak? Saya berasa sedih apabila baca berita berkenaan masalah sosial dalam kalangan remaja. Sedih. Apakah perasaan? Tulis. Dan implikasi pertama, remaja akan mengubah gaya hidup mereka melampaui landasan agama. Why? Ini kerana mereka tidak mempunyai didikan agama dan moral yang mendalam. Maka mereka tidak takut pada dosa atau pembalasan Tuhan di atas perbuatan mereka. Nampak? Boleh Okay, then what they will do? Sebagai contoh, remaja perempuan mengandung anak luar nikah akibat pergaulan bebas dan bertindak tidak berperi kemanusiaan lalu membuang anak yang baru dilahirkan. So all these things happens. Why? Lack of spirituality. You neglect spirituality in your life lah. Azan, mula buat benda melampaui landasan agama and all that. Dan kesimpulan dia, remaja yang mengabaikan nilai kerohanian akan mengingkari perintah agama. Melampaui landasan agama, so saya tulis dekat sini, mengingkari perintah agama semata-mata untuk keseronokan mutlak. See how I tegaskan balik fakta saya. Ini cara saya buat. Mungkin kamu belajar dalam dengan cikgu BM kamu cara lain. As long ada kesimpulan lah. Atau kita panggil inference. So fakta pertama is there. Uraian ada. Uraian lanjutan ada. Fakta gariskanlah. Kesan dia adalah remaja akan ubah gaya hidup mereka melampaui landasan agama. Dan after that, contoh tolong gariskan perkataan sebagai contoh. Misalnya. Nampak tu? Ini contoh. Dan inference, ada perkataan kesimpulan ke, konklusinya ke, jelaslah bahawa whatever it is, you tegaskan. Boleh? Dan next isi. Implikasi kedua adalah remaja akan mengetepikan nasihat orang tua dan anggota keluarga. Buku teks lah. Nampak? Tapi untuk calon lulus tadi saya bagi simple saja. Remaja tidak dengar nasihat orang tua dan keluarga. Macam mana pun kamu boleh tulis exactly atau point itu ada cukup. Azan, okay, nampak. Okay. So mengetepikan nasihat orang tua dan anggota keluarga. So dia tak peduli semua ni. So mereka pentingkan diri sendirilah. So mereka akan bersikap individualistik dan bertindak atas pertimbangan diri sendiri. So mereka sangat mementingkan keseronokan hidup dan terikut-ikut dengan sikap rakan sebaya mereka yang negatif dan mula melakukan perkara tidak berfaedah. Contoh dia bagilah antaranya. Contoh. Antaranya. Perkara tidak faedah antaranya. So contoh ready. So you gariskan. Contohnya mereka akan terlibat dalam penagihan atau penyalahgunaan dadah. Nampak? Dan you tengok mengetepikan nasihat orang tua kan. Macam mana cara buat conclusion. Secara konklusi, faktor pengabaian nilai kerohanian akan menyebabkan remaja tidak mentaati ibu bapa dan anggota keluarga. See how? Nampak? Boleh mengetepikan nasihat, mentaati ibu bapa. From where I get the idea, no? Textbook lah. Mengetepikan. So, bila saya baca buku teks, you sepatutnya, kalau kamu
ada meningkatkan nilai kerohanian, you mesti taati ibu bapa, bersikap baik terhadap ibu bapa. You don't dengar nasihat, maksudnya you tak taati. So I use the word and then I use untuk sediakan jawapan saya. Nampak? Textbook is the Bible. You have to read. Berapa kali saya cakap pun, mangku student kau tak mau dengar. Understand? Cakap, cikgu saya pakai otak saya sendiri jawab. Understand? Baca baru ada informasi. Baru tekan keluar. Langsung tak ada baca, otak you dapat sendiri like that, wayu lah. Understand? Okay, you get wayu from angel lah. Tak ada lah. Understand? Kena baca. So, nasihat saya kepada kamu adalah, you got 24 chapters unit. Boleh? Cikgu dah hantar kelas. Duduk listen kelas itulah. At least masa makan. Then, every day, 1 jam, follow kelas cikgu. Online. Understand? Sekolah saya buat physical class for them lah. So, yours is online. Understand? Dan direkod dan sebagainya. Bila-bila masa you rasa mau dengar, tekan saja, saya muncul depan you punya komputer lah. Dan saya akan explain. Understand? Nampak tu? So, make sure that you finish all the kertas percubaan setara. Understand? So, selalunya kalau saya tengok subjek-subjek, selalunya cikgu-cikgu akan photostat untuk kamu compile. Dan dikata latih to be dan mereka photostat bagi. Faham? Saya nak mengajar juga. So, I give my answers. Understand? Okay, nampak. Discuss dengan kamulah. Okay? Okay, then the last soalan. Okay. Ini soalan yang kita pernah, those days pernah buat. The last soalan. Curi susu demi anak. So, ibu muda, watak dia, nampak? Okay, gambar menunjukkan kejadian yang berlaku di Malaysia. Baca soalan betul-betul. Ada nilai tau dalam soalan ni. Nyatakan nilai universal yang patut dipraktikan oleh pekedai. Sebab dia curi susu dekat kedai kamu. So, nyatakan nilai universal yang patut dipraktikan. So, ada nilai dekat sini. Dan apakah tindakan? So, kamu kena bagi 2 tindakan. Betul? 2 tindakan yang patut, apakah tindakan yang patut diambil oleh ini? And then, justifikasikan jawapan anda berdasarkan prinsip keadilan atau prinsip keprihatinan. Maksudnya, tindakan kamu itu melambangkan, you don't give both, ambil satu saja. So, paling senang dekat sini, curi susu demi anak semua, pity them lah, understand? So, saya gunakan prinsip keadilan. Keprihatinan. Sebab keadilan means saya akan serahkan dia ke polis. So, 2 jawapan mesti ada dalam skema 2 jawapan. So, saya gunakan keprihatinan. Lebih senang untuk saya. Okay, so the first thing, calon lulus, tulislah. Dia tanya nilai kan? So, pekedai harus amalkan nilai rasional dan bertanggungjawab. At least minimum 2 nilai. Dan tindakan pertama mengikut prinsip keprihatinan adalah saya maafkan ibu muda. Kenapa? Explain lah. So, you bagi fakta, you bagi huraian atau contoh lah. So, kenapa you maafkan? Sebab you simpati pekedai simpati. Ibu muda terpaksa curi susu untuk anak yang lapar. Nampak? Boleh, Okay. Apa tindakan kedua kamu? You tak ada hantar dia pergi balai polis semua tahu. Sebab kalau kamu hantar balai polis, kamu keadilan. Boleh, Okay, nampak. So, kalau prihatin means, kamu hanya bagi amaran saja. So, tindakan kedua adalah beri amaran. Kepada ibu muda, lain kali jangan curi. Your normal BM word lah. Beri amaran. Sudah ada, cukup. Beri amaran kepada ibu muda. Lepas itu, you prihatinkan, simpatikan. So, you bagi dia kerja. Dan beri barangan keperluan kepada ibu muda. Bayar ansuran. So, maksudnya you bagi dia kerja. Lepas tu, dia mau ambil itu susu semua, boleh. Belilah. Nanti bayar. Tak ada free punya tahu. Itu pun okey apa. You kerja, you dapat gaji, nanti you bagi balik duit kepada saya.
Zen, okay, something like that. So, pekedai itu bagi kerja dan beri barangan keperluan kepada ibu muda, bayar angsuran, slowly bayar. Atau you kata bayar sikit-sikit pun, macam itu pun boleh. Bahasa kamu very simple, saya boleh nampak fakta ada, huraian contoh ada, fakta ada, huraian contoh ada. Dapat 4 markah sudah cukup cantik. 4 kali dengan 5 soalan esei 20 markah. Nanti bahagian A 20 markah. 40 markah sudah lulus. Mau kredit, bahagian A kena dapat 30 markah. Azan. So itulah cara kita tulis at least minimum sebab kita mau kredit atau kita mau lulus. Boleh? Tak mau gagal. Boleh? Dapat? Okay. Last, cikgu habiskan. I think within 15 minutes, kita boleh, within 10 minutes we can finish already. Okay, good student. Calon cemerlang. Tindakan yang patut diambil, nilai universal yang patut dipraktikkan. So, pekedai harus praktikkan nilai rasional dan nilai bertanggungjawab. 2 nilai. Okay, tindakan. Tindakan pertama pekedai berdasarkan prinsip keprihatinan adalah memaafkan ibu muda secara ikhlas. So, fakta saya, tindakan pertama. Why? Ini kerana pekedai ingin elakkan ibu muda daripada menjadi mangsa keadaan. So actually, mungkin dia tak ada kerja, anak lapar dan sebagainya, no choice. So dia menjadi mangsa situasi, mendesak dia. Bukan purposely lah, ada faktor. Sebab itu kadang-kadang bila orang buat crime, buat jenayah dan sebagainya, mencuri dan sebagainya, kita kena siasat. Kenapa? Azan, takkan dia curi itu kita pergi potong tangan dia, masuk dia, hang dia, understand? Tak boleh, understand? Nampak tu. Okay, so kita kena tengok intention dia lah. So, ini, mangsa keadaan ini semua, sikap simpati semua, dari mana saya dapat idea? As usual, buku teks. So, ini Form 4 punya buku teks, chapter 3, if I'm not mistaken. Yes, 2, 3. Okay, here. Keadilan is a different story lah. We are talking about keprihatinan. So, kita mempertimbangkan kepentingan dalam situasi yang dia hadapi. Okey, dekat sini dia ada tulis lah. Kita elakkan diri dari menjadi mangsa keadaan atau mangsa situasi. Keprihatinan is based on that. Nampak? So, contents itu saya tahu. Okay, nampak? Saya ada ingat apa yang ada dalam buku teks. So, you kena... if you want A plus means you supposed to be excellent lah. Semua facts itu semua apa ada dalam buku teks kandungan semua you sudah well versed kepada kandungan tersebut. Nampak? Boleh? So you tengok macam mana cikgu gunakan dalam jawapan. So ini kerana pekedai ingin elakkan ibu muda daripada menjadi mangsa keadaan. So pekedai harus tunjukkan sikap simpati terhadap ibu muda yang hilang akal dan terpaksa mencuri susu demi anaknya yang kelaparan. Dan contoh dia misalnya, pekedai boleh ambil keputusan untuk tidak menyerahkan ibu muda kepada pihak polis. So, utama bagi dia masuk pihak polis. Secara konklusi, pekedai bertindak sedemikian kerana dia mempertimbangkan nasib ibu muda dan keluarganya jika dia dijatuhi hukuman penjara. So, I'm very sympathy. Saya masih ada soft side of me lah. So, saya maafkan dia. Nampak? Sebab saya tak mahu dia jadi mangsa situasi. Saya simpati. Kesian dia kena curi demi anak yang lapar. So, contoh tindakan saya adalah saya takkan serahkan dia kepada polis. Kenapa? Saya mempertimbangkan nasib keluarga dia lah. Dan nasib diri dia. Kalau dijatuhi hukuman penjara. Clearly tersusun. Then next, sebagai tindakan kedua, pekedai harus beri amaran tegas kepada ibu muda. Understand? Orang yang maafkan is not simply maafkan.
They will give a stern warning lah. Jangan buat benda yang sama. So pekedai perlu serius. Tidak akan tidak akan berkompromi lagi jika muda ulangi kesalahan yang serupa pada masa depan. Selain itu, pekedai harus mengambil kira keperluan ibu muda atas dasar peri kemanusiaan dan perasaan empati. Ini semua buku teks. Prihatin lah. You peri kemanusiaan ada. You ambil kira keperluan dia. Azan, dia perlukan keperluan asas. Okay? Nampak? Something like that. So, misalnya, pekedai boleh membekalkan barangan keperluan asas untuk ibu muda dengan bayaran ansuran muda yang sangat fleksibel berserta dengan tawaran kerja kepada ibu muda tersebut. So, secara konklusinya, pekedai tidak boleh berlembut. You maafkan just like that, bagi free saja, you apa angel ke? Understand? Nampak? Dapatkan bayaran. Azan, tapi secara ansuran fleksibel. Azan. So pekedai tidak boleh berlembut dan harus bertindak lebih keras jika ibu muda ulangi kesalahannya itu. So normally what happens like this adalah dia buat kesalahan buat pertama, kita maafkan dan kita bagi dia satu peluang, bagi dia kerja dan sebagainya. So it can change, overturn dia punya life tau. Dia sudah dapat kerja tetap dan sebagainya, bekerja dan from there dia progress. Azan, so kenapa kamu maafkan dia? Understand? Atas dasar keprihatinan. Azan, buat kali pertama. Tengok intention dia dan sebagainya. Itu keprihatinan. So, untuk soalan ini, saya prefer keprihatinan. Nampak? Sebab curi susu demi anak. Sentimen sikit lah, ibu lah. Boleh ibu muda lagi. Azan, okay, nampak. Dapat? Okay, done. I finish. Azan, wait, cikgu akan stop recording dia.